Dia ni macam kawan saya. Dia bukan anak saya, dia anak kawan saya. Sangat baik dia dengan saya. Kami telah maafkan suspek, tapi kami mahu menuntut keadilan atas kematian anak kami. Itulah kata-kata waris mangsa. Tiada kata dapat digambarkan apabila melihat anak-anak yang dihantar dengan harapan menggenggam sekulung ijazah berakhir dengan tragedi kemalangan yang meragut nyawa mereka. Pada 9 Oktober 2024, 3 penuntut Universiti Teknologi Mara UiTM Dungun maut, manakala seorang lagi parah selepas motosikal yang mereka tunggang dirempuh sebuah kenderaan utility sukan SUV di hadapan universiti itu di Kampung Surah Hujung, Terengganu. Dalam kemalangan 7.20 malam itu, 4 penuntut yang menunggang 2 motosikal dirempuh SUV Honda CR-V dipandu seorang wanita. Semua mangsa menunggang 2 motosikal Yamaha LC dan Isuzu. Mangsa maut ialah Ko Adib Aizat Kod Azmi 20 tahun dan Khairil Anwar Jamaluddin 20 tahun penuntut jurusan ijazah sarjana muda perakaunan. Manakala Muhammad Akmal Tukiran 20 tahun adalah penuntut ijazah sarjana muda pengurusan perkhidmatan makanan. Rakan mereka yang parah ialah Muhammad Ammar Danish Muhammad Redwan 20 tahun dihantar ke Hospital Dungun dan dipindahkan ke Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu untuk rawatan lanjut. Ko Adik Aizat adalah anak kepada penolong pengarang berita harian Hafizah Izzah Hanid, manakala bapanya Ko Azmi Saad adalah kaki tangan Print Tower Sdn Bhd PTSB, sebuah syarikat di bawah The New Straits Times Press and STP. Ketika nahas menimpa anak mereka, pasangan itu dalam penerbangan ke Mekah untuk mengerjakan umrah menerusi program umrah dan ziarah 2024. Pesawat rombongan umrah itu berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 5.35 petang 9 Oktober dan sampai di Jeddah 9.15 malam, iaitu 3 jam selepas anak mereka terbabit dalam kemalangan ngeri ini. Sebaik mendapat berita tentang tragedi ini, pasangan itu melakukan penerbangan pulang semula ke Kuala Lumpur. Mereka berlepas dari Jeddah jam 1.55 pagi waktu tempatan. Masa dalam pukul 7 tu saya baru balik jogging. Jadi lepas dari pukul 7 tu tiba-tiba dapat berita yang ada orang yang meninggal. Masa tu baru tahu 2 orang. Ada seorang meninggal, seorang lagi accident saja. Lepas tu kita orang masih rasa macam tak sedar hati, tanya kawan-kawan ada yang kat luar ke. Lepas tu ada bagi tahu pula tiba-tiba 3 orang meninggal, seorang lagi dibawakan ke hospital. Ketiga kejadian, semua mangsa dikatakan baru selesai makan malam di sebuah kedai makan berhampiran universiti berkenaan. Kejadian dipercaya berlaku apabila Honda CR-V dipandu wanita itu merempuh bahagian belakang kedua-dua motosikal terbabit. Rempuhan berkenaan menyebabkan seorang daripada mangsa tercampak ke longkang. CR-V itu turut terbabas dan masuk ke longkang berhampiran. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Dungun Syahrizal Samsudin berkata, pihaknya menerima panggilan 7.26 malam sebelum sepasukan 10 anggota dan 2 jentera unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS bergegas ke lokasi kejadian. Mayat seorang mangsa yang terjatuh ke dalam longkang dibawa naik anggota bomba. 3 mangsa disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan yang berada di lokasi kejadian. Pada 10 Oktober 2024, jenazah ketiga-tiga penuntut Universiti UiTM ini dituntut keluarga masing-masing. Jenazah ketiga-tiga mangsa siap dibedah siasat dan dikafankan di unit forensik Hospital Dungun pada 9.50 pagi. Jenazah Ko Adib Aizat Ko Azmi 20 tahun dari Sungai Buloh, Selangor, Khairil Anwar Jamaluddin 20 tahun dari Ampang, Selangor dan Muhammad Akmal Muhammad Tukiran 25 tahun dari Muar, Johor. Kemudiannya dibawa ke Masjid UiTM Terengganu kampus Surah Hujung untuk solat jenazah. Menurut laporan awal, jenazah Ko Adib Aizat akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Raudatul Aliyah di Saujana Utama Sungai Buloh, Selangor. Khairil Anwar Jamaluddin dikebumikan di tanah perkuburan Islam UK Perdana Ampang dan Muhammad Akmal di tanah perkuburan Kampung Parit Batu 18 Air Hitam Muar, Johor. Terdahulu, keluarga Ko Adib Aizat tiba di unit forensik Hospital Dungun kira-kira 12.30 malam, diikuti keluarga Khairil Anwar pada 3.30 pagi dan keluarga Muhammad Akmal pada 5 pagi. Turut hadir mengucapkan takziah kepada keluarga kesemua mangsa ialah Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar HEP, Profesor Dr. Sazili Syahibi, Director UiTM Cawangan Terengganu, Profesor Dr. Mazidah Putih. Ulang balik, mana pembuka dan penutup.
Mana yang lelaki, yang sulung, yang bongsu pun lelaki. Mana saya dah tak ada anak lelaki. Menurut Jamaluddin Hussein, 53 tahun, iaitu bapa kepada Khairil Anwar, dia tiada lagi anak lelaki kerana Khairil adalah anak lelaki terakhir. Selepas 7 tahun lalu, anak sulungnya telah meninggal dunia akibat kemalangan di Senawang, Negeri Sembilan pada 3 Oktober 2017. Menurut Jamaluddin, dia menerima panggilan daripada salah seorang kaki tangan UiTM kira-kira 9 malam sebelum bergegas ke Dungun dan tiba pada 3.30 pagi. Kali terakhir dia dan isteri Norma Muhammad Nur, 52 tahun, bertemu dengan anak bongsu daripada 5 beradik itu pada 6 Oktober 2024 ketika menghantarnya ke Dungun untuk memulakan semester baru. Jenazah Ko Adib Aizat Ko Azmi selesai disolatkan di Masjid An-Nur Saujana Utama kira-kira jam 5 petang pada 10 Oktober 2024. Terdahulu, kira-kira 1,000 kenalan dan penduduk setempat menyempurnakan solat jenazah berkenaan. Jenazah kemudian dibawa ke rumah ibu bapanya di Seri Pristana dan selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Aliyah Saujana Utama kira-kira jam 6 petang. Jenazah Allahyarham Khairil Anwar pula dibawa ke Masjid Nurul Hidayah Kampung Pandan dan disemayangkan oleh karya masjid berkenaan sebelum solat asar. Jenazah kemudian dibawa ke Tanah Perkuburan Islam UK Perdana dan tiba pada 4.25 petang sebelum selamat dikebumikan pada 4.45 petang. Hujan renyai turut mengiringi pengebumian yang dihadiri lebih 100 ahli keluarga, saudara mara, rakan dan orang awam bagi memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Jenazah Muhammad Akmal Muhammad Tukiran tiba di rumahnya dari Dungun, Terengganu jam 4.20 petang sebelum itu disolatkan dan dibawa ke Tanah Perkuburan Islam Kampung Parit Baru Batu 18, Muar Johor. Lebih 200 orang terdiri ahli keluarga dan penduduk kampung mengiringi jenazahnya. Suasana sedih dengan tanggisan kedengaran daripada ahli keluarga. Sementara itu, bapa arwah Muhammad Tukiran Saringgat 60 tahun sayu melihat keranda anaknya dimasukkan ke liang lahat. Dia dilihat beberapa kali mengesat air mata walaupun cuba menahan kesedihan susulan kejadian menimpa ahli keluarganya. Sejurus dikebumikan, adik arwah Muhammad Faiz Syahmi 18 tahun membacakan talqin dalam tersekat-sekat sambil menitis air mata. Manakala Muhammad Ammar Danish Muhammad Ridwan 20 tahun yang juga penuntut ijazah sarjana muda perakaunan tidak mengalami sebarang kecederaan yang serius. Menerusi keterangan pegawai perubatan yang merawat pelajar ini, dia berada dalam keadaan stabil dan tiada kecederaan serius. Bagaimanapun, pelajar terbabit yang menerima beberapa jahitan di bahagian badan kini ditempatkan di ward di Hospital Dungun untuk pemantauan sehingga beransur pulih. Pelajar itu kini ditemani ibu bapanya yang tiba dari Keramat Kuala Lumpur sejak 4 pagi hari kejadian. Azhar Ahmad, 53 tahun, suami kepada pemandu kenderaan terbabit, menangis dan sangat sedih melihat kemalangan itu. Dia mewakili isterinya ingin memohon maaf dari hujung rambut hingga ke hujung kaki kepada semua ahli keluarga pelajar terbabit. Azhar berkata, memang niatnya daripada awal kejadian berlaku mahu berjumpa ahli keluarga mangsa dan meminta maaf, namun ditangguhkan atas nasihat pihak berkuasa. Isterinya yang berusia 49 tahun adalah seorang isteri yang baik dan penyayang sebelum mengalami masalah kesihatan dan gangguan mental. Namun, ketika mengandung anak keempat, 10 tahun lalu, doktor mengesahkan isteri mengandung di luar rahim dan terpaksa menggugurkan kandungan itu. Ketika mendapat rawatan di hospital di Kuala Terengganu, dia koma selama 4 hari dan kehilangan banyak darah. Selepas sedar dari koma, isterinya mula alami gangguan dan sering berhalusinasi dan bercakap sendirian. Sudah puas keluarga berubat termasuklah secara tradisional. Namun, semuanya tidak berhasil. Walaupun keadaan isterinya begitu, wanita berkenaan tetap bertanggungjawab, malah mengemas rumah, memasak dan tidak suka keadaan rumah yang bersepah. Menurutnya, ketika kejadian, dia sedang menunaikan solat maghrib dan isyak bersama anak bongsunya apabila isterinya keluar rumah sambil memandu kenderaan. Dia terkejut apabila mendapati isterinya yang sebelum itu menonton televisyen tiada di ruang tamu. Bahkan pintu pagar rumah terbuka. 2 pasang kasut isteri dan selai pakaiannya juga tidak ada. Dia tidak pernah keluar waktu malam. Kalau keluar, mesti ditemani suaminya dan anak-anaknya. Suami suspek bergegas ke lokasi kejadian bersama anak bongsu sebaik dihubungi rakannya memaklumkan SUV-nya terbabit kemalangan. Dia sangat kesal dengan kejadian yang berlaku,
bahkan sudah menyorokkan kunci kenderaan sebelum kejadian. Jamaluddin Hussein, bapa kepada salah seorang mangsa, berkata, sebagai seorang Islam, dia telah memaafkan suspek susulan permohonan maaf yang dilakukan oleh Azhar. Dia dan keluarga masih bersedih dengan kehilangan anak bongsunya, Allahyarham Khairil Anwar, dan belum bersedia bertemu dengan suami wanita terbabit. Bagaimanapun, Jamaluddin tetap akan mengambil tindakan undang-undang untuk keadilan arwah anaknya. Kehilangan Khairil Anwar mendatangkan kesan yang mendalam kepadanya kerana semua anak lelakinya pergi meninggalkan dia. Ditambah lagi, isteri Jamaluddin sangat rapat dengan arwah anaknya dan sepanjang masa memegang baju arwah untuk melepaskan rindu. Polis tetap meneruskan siasatan mengikut prosedur biasa dan tiada pengecualian terhadap pemandu kenderaan terbabit biarpun dakwaan wanita itu mempunyai masalah mental. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, siasatan dijalankan termasuk mengambil keterangan daripada suaminya dan beberapa saksi kejadian. Polis juga akan mendapatkan laporan kesihatan wanita terbabit sebelum siasatan dilengkapkan. Jadi sebarang tindakan lanjut sama ada akan diarahkan untuk rawatan psikiatri atau sebaliknya itu bergantung kepada keputusan mahkamah nanti. Pada 13 Oktober 2024, pemandu wanita itu direman selama 2 hari. Magistrate Nur Amirah Fatihah Osman memerintahkan reman terhadap suspek berusia 49 tahun itu sehingga Selasa selepas menerima permohonan daripada pihak polis. Permohonan reman terbabit dibuat bagi membolehkan pihak polis untuk melengkapkan kertas siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Turut kelihatan di mahkamah itu ialah suami mangsa bersama ahli keluarganya. Pada 15 Oktober 2024, suspek dihadapkan ke Mahkamah Magistrate atas pertuduhan membunuh. Tertuduh Norizan Ismail berdepan 3 pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang dibacakan secara berasingan di hadapan Magistrate Nur Amirah Fatihah Osman. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian terhadap Muhammad Akmal Muhammad Tukirat, Ko Adib Aizat Ko Azmi dan Khairil Anwar Jamaluddin. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di Jalan Pantai berhadapan UiTM Dungun pada 7.35 malam pada 9 Oktober 2024. Bagi kesalahan itu, tertuduh berdepan hukuman mati atau penjara selama tempoh tidak kurang 30 tahun tetapi tidak melebihi 40 tahun, dan jika tidak dihukum mati, hendaklah juga dihukum sebat tidak kurang daripada 12 sebatan jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudiannya memerintahkan tertuduh menjalani pemeriksaan mental di Hospital Permai Johor Bahru dan menetapkan 17 November 2024 sebagai tarikh sebutan semula kes. Ketua Polis Terengganu Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata pihaknya mendapat arahan daripada Jabatan Peguam Negara AGC untuk mendakwa wanita terbabit di bawah pertuduhan mengikut Kanun Kesesaan berbanding pertuduhan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana wujudnya elemen jenayah dalam kemalangan ini. Terdapat beberapa faktor diambil kira menyebabkan wanita terbabit didakwa atas pertuduhan membunuh dan cubaan membunuh berbanding pendakwaan di bawah kesalahan trafik. Selain itu, tiada rekod kesihatan mengesahkan ibu kepada 3 orang anak itu mengalami masalah mental setakat ini. Wanita terbabit dituduh dengan 3 pertuduhan di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan di Mahkamah Magistrate Dungun dan 1 pertuduhan di bawah Seksyen 307-1 Kanun Kesesaan di Mahkamah Seksyen Kuala Terengganu, dan pihak mahkamah juga mengarahkan wanita itu menjalani rawatan psikiatri di Hospital Permai Johor Bahru. Namun arahan AGC, suspek hendaklah dituduh di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan dengan mengambil kira di tempat kejadian mungkin ada berlakunya rempuhan yang mana suspek mungkin dalam keadaan sedar, tidak memberhentikan kenderaan dan telah menyeret mangsa sehingga melebihi 100 meter di mana unsur-unsur bunuh itu wujud. Jadi di atas kejadian tersebut, AGC berpendapat suspek hendaklah dituduh di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Pihak polis turut memanggil seramai 11 saksi termasuk yang melihat kejadian dan ahli keluarga kepada wanita terbabit bagi membantu siasatan. Siasatan juga mendapati pemandu wanita terbabit tidak mempunyai lesen memandu. Kita mendoakan kesemua waris mangsa mendapat keadilan yang diharapkan. Ajal maut sudah tertulis, namun setiap berlaku pasti ada hikmahnya. Buat keluarga suspek, teruslah menyokong emosi antara satu sama lain. Ini ujian terlalu berat buat kedua-dua belah pihak. Untuk adik Muhammad Amar Danish Muhammad Redwan, semoga cepat sembuh dan terus kuat.
Al-Fatihah buat Allahyarhamku adik Aizatku Azmi, Allahyarham Khairi Anwar Jamaluddin dan Allahyarham Muhammad Akmal Tukiran. Semoga ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.